Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada saudara-saudara sekalian, di mana berlakunya bala yang telah menimpa seluruh dunia, iaitu penyakit yang tidak boleh dirawat. Tapi penyakit ini dia menyerang kepada orang-orang yang mempunyai penyakit seperti penyakit tiga serangkai, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, jantung, paru-paru. Penyakit ini punca dia menyerang, yang pertama dia akan menyerang di bahagian paru-paru. Sebab paru-paru itulah tempat penapis darah kita. Jadi di situ adalah tempat yang paling lemah dalam tubuh badan manusia. Paru-paru tempat paling lemah dalam tubuh badan manusia. Sebab kenapa dalam badan kita ni mempunyai insulin. Insulin sekiranya berlebihan dalam tubuh badan kita, dia akan mengakibatkan kencing manis. Punca kencing manis ni adalah daripada tabiat kita yang suka minum berdiri. Sekiranya kita minum air sewaktu berdiri, jadi penapis dalam badan kita tak dapat menapis air yang masuk ke dalam tubuh badan kita. Jadi itulah punca utama kita mengalami penyakit kencing manis, sebab kita tak ikut sunnah. Jadi benda-benda yang berlaku ni sebenarnya adalah kelainan diri sendiri. Kita lalai dengan apa yang berlaku. Sebab tu kita kena ikut sunnah Rasulullah. Makan, berjalan, minum, apa saja yang kita buat, kalau kita ikut sunnah Rasulullah, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jadi setiap apa yang berlaku ni ada hikmahnya. Hikmah yang berlaku tu adalah disebabkan oleh perkara yang kita tidak jangka. Banyak benda yang kita lalai dalam kehidupan kita. InsyaAllah, kalau diizinkan Allah, saya ingin memberi sedikit nasihat, pandangan dan petua macam mana kita nak menjaga tubuh badan kita. Sebab saya dulu adalah pesakit lebih kurang kronik jugalah. Penyakit tiga serangkai ni dulu saya ada sakit jantung. Sakit jantung iaitu lemah jantung lah. Lemah jantung. Lepas tu saya ada kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Jadi saya dulu mengamalkan ubat-ubat saintis, iaitu ubat hospital. Jadi bila lama kelamaan saya amalkan, tak ada kesudahan. Mula-mula dari satu penyakit jadi dua penyakit, daripada dua jadi tiga jadi empat. Sebab saya banyak makan ubat-ubat farmasi, ubat-ubat kerajaan kan. Jadi dulu saya ni sebab buat pemakanan ni orang cakap apa, ambil endah tak endah. Bila minum suka berdiri, minum air gas suka berdiri kan. Minum kadang-kadang buka peti ais terus minum kan. Jadi itulah tabiat yang tidak elok. Jadi selepas bertahun-tahun saya mengkaji, mendalami apa yang berlaku pada diri sendiri. Jadi selepas saya mendapat satu ilham macam mana untuk mengawal, saya belajar mengenal diri sendiri. Macam mana saya nak merawat diri sendiri, saya belajar kenal dulu diri saya. Jadi dengan benda yang berlaku tu, alhamdulillah Allah buka minda saya ni macam mana saya nak belajar untuk mengenal diri sendiri. Jadi selepas tahun lebih tu saya dah kenal diri saya, macam mana penyakit itu datang kepada saya. Sebenarnya penyakit itu datang sebab adalah kecuaian diri sendiri. Kecuaian seperti saya makan, minum kan, bersosial, aktiviti harian tidak mengikut sunnah Rasulullah. Jadi sebab itulah senang saya dijangkiti oleh penyakit. Penyakit yang pertama yang hinggap dalam badan saya ni adalah penyakit kencing manis. Yang pertama tahun 2004 saya kena kencing manis tahun 2004. Lepas tu bertahun-tahun hari-hari cek darah, cek kencing manis, setiap minggu pergi klinik, ikut rutin. Jadi saya bukan bertambah sihat, jadi bertambah teruk. Bertambah teruk sebab lama-lama saya dah makan dua amal ubat kencing manis, saya kena buah pinggang, saya kena darah tinggi. Jadi
Sehinggalah buah pinggang saya bocor. Bila saya kencing, dia keluar macam protein, macam habuk-habuk kan. Sebab masa tu saya suka minum kopi 3 in 1. Jenis kopi lah, kopi campuran ni kan. Jadi bila kencing berbau kopi. Jadi saya pun susah hati, macam mana aku takut ni, macam mana aku nak rawat ni. Aku pergi hospital, makan ubat. Sampai sekali makan berbelah-belah biji kan. Lepas tu kena insulin cucuk kat perut. Insulin cucuk perut. Lepas tu tak tahan cucuk perut, cucuk bau pula kan. Sampai lebam-lebam. Jadi selepas tu tahun 2017 saya mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana saya nak membaiki tubuh badan saya. Jadi dalam masa saya dapat 2017 tu pada bulan Muharram. Masa tu saya puasa Muharram lah, Ashura 3 hari, 9, 10 dan 11. Jadi dalam masa tu saya beramalan lah, beramal, berzikir, mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhan aku, kau tunjukkanlah kepada aku ya Allah macam mana aku nak pulihkan diriku ya Allah. Dan sekiranya setiap penyakit yang ada tubuh badanku ya Allah, kau ambil lah ya Allah. Lepas tu waktu siang tu, saya tengah tengok TV. Bila dalam keadaan tengok TV, terlintas satu fikiran. Jadi saya tak tengok TV lah, saya macam dibelenggu oleh satu benda yang datang tu. Tiba-tiba saya tersedak, aku ni biar betul kan, aku ni ada penyakit, kenapa benda ni datang kepada aku. Jadi saya pun pergi dapur, carilah ramuan yang terlintas dalam fikiran saya tu. Saya pergi dekat dapur, saya cari. Pasal dapur dapat ramuan-ramuan tu kan. Jadi saya pun fikir, tak ada, tak cukup barang. Saya keluar pergi pasar raya cari. Lepas tu selepas 2 minggu tu yang cukup semua bahan tu, saya pun buat masakan. Saya masaklah ramuan-ramuan untuk rawatan ubat penyakit saya ni. Saya masak selama 2 hari 2 malam di atas api kan. Jadi api ni tak boleh tinggal sebab dia mendidih kan. Bila mendidih ni dia akan meruap. Bila meruap tu dia akan melempah lah kan daripada periuk. Jadi saya buat untuk diri saya. Saya buat. Selepas dah siap semua, saya simpan peti sejuk semua tu. Besok tu pagi tu, masa sarapan pagi saya minum segelas. Saya buat 3 sudu, saya minum segelas air 250 ml, 1 gelas kaca tu kan. Jadi lepas saya minum tu saya rasa segar. Saya rasa badan saya lemah-lemah, rasa sakit ni hilang. Yang otot-otot sakit kan, rasa lenguh-lenguh, kebas-kebas cucuk tu hilang. Petang tu, pukul 2 petang saya minum lagi segelas. Saya minum. Lepas tu malam sebelum tidur saya minum lagi lepas makan nasi kan. Lepas tu selepas benda tu dah berlaku, saya pun pergilah ikut balik rutin, pergi ke klinik kan, bawa buku kad klinik tu. Untuk checking setiap minggu tu, saya pun pergi. Saya pergi check. Dan saya cakap, Cik makan ubat apa? Saya tahu ubat apa pula. Cik mana cik dia tak ada, normal. Tapi cik kena ingat, cik kena makan ada gula sikit. Sebab cik mana cik terlampau rendah. Sebab masa tu saya makan sampai turun 3. Jadi dia panggil pihak hospital panggil hypo. Jadi gula kurang. Daripada gula tinggi, daripada 24 hingga 3 gula kurang. Jadi lemah badan balik lah. Jadi dia kata cik kena banyak sikit makan nasi, kanji kan, untuk naikkan balik taraf gula. Saya kata dulu gula saya tinggi, tapi sekarang saya kena makan gula balik, nak bagi gula tu level dia balance dengan badan kan. Sebab terlampau rendah dia panggil hypo. Jadi bila hyper ni gula rendah, gula tinggi, hyper gula rendah. Jadi bila misi ajar saya pun dah tahu, dah kenal selama bertahun-tahun mengalami penyakit-penyakit kronik ni. Jadi sebab tu saya pun check lah buah pinggang apa semua, dia check diabetes, kencing apa semua check kan. Jadi kata cik, air kencing cik tak ada protein, dah tak ada habuk-habuk dalam air kencing kan. Jadi saya pun alhamdulillah lah, misi kalau macam tu. Dia tanya saya balik, apa yang abang makan, ubat apa yang abang ambil? Saya kata saya ni amalkan herba je. Herba rempah ratus, saya kata rempah ratus, buah-buahan kan, air kelapa, saya banyak minum air kelapa, kelapa hijau kan, kelapa yang warna pink tu. Jadi lepas saya buat amalan-amalan tu, jantung saya dah okey, tak sakit. Dulu jantung saya dah rasa macam jarum, cicuk. Kadang rasa pedih, kadang rasa macam kena ramas, kadang-kadang rasa macam susah nak
tak tahulah, sakit ni amat sakit dah sampai kena pergi hospital lah sakit tu. Pergi hospital dan doktor akan letakkan apa benda dah kat dada ni semua kan, dia akan cek duduk dalam bilik kematian tu 4-5 jam. Lepas tu dia bila dia inject tu dah okey, balik. Lepas tu datang balik selang seminggu datang balik. Sebab pemakanan yang saya tak jaga. Semua benda saya makan. Kecuali benda yang halal lah saya makan. Halal saya tak makan. Kan? Jadi walaupun benda tu halal, tapi macam seafood, saya suka seafood. Ketam ni kalau dalam hidup saya ni pantang tengok. Tak kira di Melaka tu kalau ketam saya mesti makan 2 kali seminggu. Mesti saya pergi. Walaupun saya duduk KL, saya akan pergi ke Melaka. Kat Bandar Melaka, kat Hantuah tu kan ada satu food court. Situ ada masak lemak cili api ketam. Oh, itu memang best. Itu memang rutin saya. Setiap minggu kalau cuti mesti saya pergi Melaka, bawa family pergi makan ketam tu. Selepas tu lah saya dapat penyakit macam kolesterol. Sebab saya suka makan masak lemak cili api. Saya orang Kedah tapi suka makan lemak cili api. Jadi daripada situ saya dapat penyakit yang bukan-bukan penyakit. Kira semua jenis penyakit dalam badan saya memang ada. Kebas badan, sakit kaki, nak pijak atas-atas tak boleh. Lepas tu kepala rasa pening-pening, pusing-pusing, telinga selalu rasa berdesing kan, sebab daripada penyakit-penyakit tu dia berangkai. Jadi daripada penyakit-penyakit itulah saya sembuh daripada ubat-ubat yang saya buat sendiri. Dia bukan ubat sebenarnya, adalah jus. Jus ni adalah jus kurma. Jus kurma yang saya adunkan dengan rempah ratus, sayur-sayuran dan gula-gula yang tidak ada insuma. Contoh macam saya guna gula perang, saya guna gula batu merah, saya guna gula hitam, saya guna gula kabung. Gula kabung saya ambil kat Jerantut. Satu bekas tu, dua keping tu, harga dia RM15. Harga dia RM11 lebih, tapi dengan harga pengantaran RM15 sekeping. Jadi saya suka amalkan benda tu. Jadi bila dah amal benda tu, tubuh badan saya jadi okey, dia sihat. Selepas tu keadaan saya dah pulih. Pinggang saya tak sakit, kaki saya tak sakit. Dulu bahagian paha ni memang sakit tegang, dia tegang sangat-sangat. Bahagian lutut, kadang bahagian sendi-sendi kan, ada gout. Saya ada gout dulu, saya pernah kena gout dekat Terengganu. Saya makan hati lembu. Lepas makan tu kaki saya bengkak sampai kena balut bandage. Kalau tidak tumbang, tak ada jalan. Saya kena kat Terengganu. Saya kalau jumpa hati lembu, limpa, kelengkap-kelengkap badan lembu memang favourite. Tambah-tambah lemak-lemak, memang favourite nombor 1. Tapi selepas saya dah tak makan semua tu, saya tinggalkan semua benda tu, alhamdulillah, selepas saya dah rawat diri sendiri, saya makan ubat, jadi penyakit saya pun dah sembuh semula. Daripada dalam masa yang sama juga, masa saya buat amalan tu, saya dianugerahkan lah. Saya pun tak pastilah anugerah macam mana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat jadi perawat. Dulu orang rawat saya. Saya masa sakit kan, saya pergi jumpa ustaz ni, saya jumpa pawang, saya jumpa macam-macam orang lah. Saya jumpa macam-macam. Kat mana ada saya pergi, tak kira lah, walaupun benda tu lah hutan ke jauh pun saya akan pergi rawat diri saya. Sebab dulu saya pernah kena santau dengan bekas isteri saya tu. Dia panggil santau duit shilling. Santau duit shilling ni dia akan makan badan kita. Dia akan makan badan kita sikit. Dulu berat badan saya 83 kilo. Selepas saya ada kena penyakit, kena santau, kena apa semua ni, orang dengki dengan saya, turun sampai 55 kilo. Jadi okey lah 55 kilo, badan sedap lah, badan ringan. Jadi nak pergi mana ke buat apa pun, alhamdulillah lah. Daripada perut boroi, slim macam sekarang ni, sebab saya amalkan ubat tu. Jadi daripada badan saya lemak-lemak banyak ni, lemak pun dah tak ada dalam badan. Saya ingat lemak ni dah habis lah keluar dalam badan ni. Memang tak ada, dulu kembang habis ni. Kira bawah-bawah ni memang banyak lah kan. Sampai saya amalan, saya pun baru start berhenti minum air ni lebih kurang seminggu lepas. Sebab bila saya minum, badan saya makin turun. Tenaga ada, tapi lemak-lemak badan tu dah habis. Dia bakar lemak-lemak dalam badan. Jadi ramuan yang saya buat tu ada 25 jenis bahan-bahan rempah yang kita buat masakan kan, macam kulit tu yang manis, jintan manis kan, lepas tu buah biji ketumbar kan,
atau cili api, cili kering. Jadi di dalam cili ni sebenarnya adalah penawar untuk penyakit dalam badan kita. Sebenarnya orang tak tahu, cili ni adalah satu anugerah daripada Allah. Kalau kita kaji betul-betul, dalam cili ni dia ada khasiat, dia ada nutrisi. Nutrisi dalam cili ni cukup hebat. Dia ada vitamin, lepas tu lobak putih, kan? Lobak putih untuk menjagakan otak kita, fikiran kita bila kita makan. Kalau tuan-tuan nak cuba tengok lobak putih, tuan-tuan cuba blender, letak air sikit, letak gula sikit, minum. Nanti otak kita akan fresh. Dalam rumah saya pun ada juga lobak putih tu. Lepas tu dalam ramuan saya tu ada kelapa hijau. Kelapa hijau yang berwarna pink tu. Sebiji harga dia RM1. Yang sampai Malaysia ni harga RM1. Saya selalu beli dekat Indonesia lah. Kali dengan post lah. Kali harga post semua jatuh sebiji RM1. Jadi nak pergi beli tu dia tak tahu kan. Jadi kita order lah, nasib lah kalau orang tipu-tipu lah. Tapi Alhamdulillah pihak Indonesia yang pembekal tu dia dah tipu. Sekali dia hantar kat saya 10 biji. 10 biji saya bayar RM1,000. Jadi dalam tu ada lagi ramuan seperti bidara. Ada bidara, ada limau perut, ada daun pandan, ada kurma. Kurma pula, kurma yang jenis madu. Kurma madu. Kurma madu yang tak ada. Kurma madu dia ada banyak jenis. Ada kurma madu yang ada macam biji-biji yang dalam tu, itu bahaya sikit. Sebab itu dia panggil telur. Kalau tak silap telur hama bila kita makan dia keras sikit. Kurma madu ni cari yang elok tu, yang dalam dia tu kosong. Dia ada isi biji. Isi dia pun lembut. Dia tak keras, dia lembut. Kalau yang keras lembut tu, di hujung tangkar tu dia ada macam telur-telur. Bila kita kunyah dia bunyi nutup. Yang itu hama. Yang itu buat penyakit. Kurma ada yang baik, ada yang tak baik. Setengah orang tu dia orang cakap apa, dia tak kisah kan, dia main makan, tak boleh. Benda ni tak boleh main makan-makan macam tu. Jadi rumusan yang saya buat tu, saya telah melahirkan satu produk, iaitu saya bagi penawar 19. Jus, nama dia jus kurma super, jus kurma plus 19. Nama dia jus kurma plus 19. 19 tu adalah ayat bismillah. Yang saya ambil 19 tu adalah daripada hasil ayat bismillah. Saya beramalan ayat bismillah ni, berzikir bismillah ni, dan dalam bismillah ni ada 19 huruf. 19 huruf yang dibawa oleh malaikat daripada dalam neraka. Jadi saya buat amalan bismillah ni untuk berzikir kepada ramuan-ramuan. Sebelum saya buat masakan tu, saya akan cuci sebersih-bersihnya, dan saya akan buat zikir ke atas ramuan tu sebanyak 12,000. Jadi selepas dah habis semua tu, hari kedua tu saya akan masak step by step, iaitu satu persatu saya akan masukkan bahan tu. Dia tak boleh campur. Jadi bahan tu saya masak selama 2 hari 2 malam, iaitu 48 jam. Okey, setiap sejam tu saya akan masukkan satu ramuan. Bila dia didih satu ramuan. Dia satu ramuan. Jadi saya tak campur sekali. Jadi last sekali saya akan masukkan gula lah. Gula tu last sekali lah. Gula tu saya akan buat 2 bekas. Satu bahagian ramuan, satu bahagian sirap. Jadi bila sirap ramuan ni dah siap, ramuan ni tak boleh nak makan terus tanpa sirap. Pedas. Dia pedas dan panas. Bila kita makan tanpa sirap, badan kita akan rasa merah. Panas dia tu, dia bukan pedas, dia tak pedas, dia panas. Bila dia masuk dalam badan kita, dia akan membakar segala-galanya dalam badan. Sebab tu bila kita kena gunakan sirap, sebab kita tak nak tekak, kita rasa macam panas bila kita minum. Jadi alhamdulillah lah, sejak daripada 2017, daripada kecil-kecilan saya buat sampai ke hari ini, alhamdulillah order pun semakin banyak dan banyak orang sembuh penyakit. Tapi kalau dia sembuh penyakit 4-5 bulan dah sembuh, dia datang balik, itu bukan punca daripada penyakit asal. Penyakit yang baru dia nak alami balik. Sebab benda ni dia kena ada macam jadual. Contoh bila kita dah minum, dah sembuh, dah baik apa semua, kita masih kena ambil lagi sebulan sekali. Wajib kena ambil sebulan sekali. Contoh macam kata seminggu 1 gelas.
kan. Jadi penawar ni insya-Allah lah, kalau dengan izin Allah, kan, sembuh pun dengan izin Allah. Yang Maha Kuasa adalah Allah. Allah yang menentukan. Saya ini hanya berusaha. Tapi setakat ini alhamdulillah lah, Allah mengizinkan pesakit-pesakit saya itu sembuh. Jadi saya membuka pusat rawatan. Nama pusat rawatan saya ni Pakar Rawatan Islam. Saya berada di Bangi, Seksyen 3. InsyaAllah lah, kalau ada tuan-tuan yang ada ke lapangan, yang ada sakit-sakit kronik ataupun nak betulkan anggota-anggota badan mana yang rosak-rosak dalam bahagian dalaman kita ni, ataupun ada gangguan iblis, setan dan jin, insyaAllah saya boleh tolong, saya boleh bantu. Jadi kalau pihak pesakit datang family, saya nak beritahu lah, sebab setiap pesakit bukan saya buat 10 minit, 20 minit dan 30 minit. Kadang-kadang pesakit tu makan masa 1 jam hingga 12 jam untuk penyembuhan dia. Saya akan duduk dengan dia, saya akan rawat dia sampai satu badan dia pulih. Tapi kos untuk rawatan ni memang mahal. Sebab apa mahal? Sebab saya merawat orang tu seperti dalam hospital pakar, berjam-jam untuk memulihkan setiap satu anggota-anggota badan. Contoh macam sakit jantung. Jantung saja rawatan dia lebih kurang dalam 3 jam hingga 4 jam. Buah pinggang maksima 5 jam. Saya akan rawat orang tu selama 5 jam. 5 jam duduk merawat orang tu selama 5 jam. Jadi kos dia memang tinggi sikit lah. Kadang-kadang yang paling murah sekali RM519. Rawatan paling murah sekali RM519. Ada yang saya pernah rawat sampai RM3,000, RM4,000, RM8,000. Tapi alhamdulillah, selepas pulih, bila saya dah buat tu ada perubahan, kan, daripada tak boleh jalan boleh berjalan, daripada tangan tak boleh angkat, daripada telinga tak boleh dengar boleh dengar, daripada mata tak boleh nampak boleh nampak. Bukan buta lah, yang macam ada gangguan, seperti kabus di depan tak nampak, kan, benda kita nampak putih, yang nampak macam kabut, macam awan, kan, macam asap tu, itu adalah gangguan daripada jin dan setan. InsyaAllah kalau macam nak buang saka ke, nak buang benda-benda dalam badan ke, insyaAllah boleh datang. Tapi bila nak datang jumpa saya tu, sediakanlah 5 perut 30 biji. Sebab saya buat rawatan menggunakan 5 perut. Dan bahan lain semua dah ada. Cuma 5 perut ni susah sikit nak cari. Jadi bila tuan-tuan nak datang nak berawat tu, bawa 5 perut 30 biji. Sebab 19 biji tu untuk mandi. Jadi bila kita nak tahu penyakit tu dalam badan kita tak ada, kita tengok masa saya potong 5 tu putus tak putus. Kalau 5 tu putus, alhamdulillah penyakit dia mudah dirawat. Tapi kalau penyakit dia tu bila kita potong 5 perut tu dengan pisau yang amat tajam tak putus, bermakna dalam badan dia ada gangguan, ada benda-benda menumpang. Dan saya pernah sekali potong 5 17 biji. Sakit daripada pelakong, dia tak boleh berjalan, dia sakit satu badan. 17 biji. Jadi bermakna 17 benda yang ada dalam badan kita, dalam badan dia. Bila dia buang semua tu, sampai sekarang alhamdulillah elok, dia boleh berjalan, boleh berniaga. Perniagaan dia pun makin maju, makin laris. Dulu dia berniaga satu hari dia dapat 130, 150. Alhamdulillah sekarang ni dia dapat 800 ke 1000 sebulan berniaga nasi lemak. Tapi customer dia memang best, semua Chinese. Sebab dia berniaga dalam kedai Chinese. Jadi pelanggan dia beli nasi lemak bungkus, kan, nasi lemak RM2 tu. Jadi selepas dia dah sihat, dia dah minta orang cakap murahkan rezeki dia, saya tolong murahkan rezeki dia, insya-Allah dengan izin Allah. Pendapatan dia lebih daripada 800 setiap bulan. Dan saya bagi tahu kat dia, setiap hari berniaga mesti keluarkan zakat. Zakat berniaga harian saya nak dia. Sedekah lah kat masjid ke, kat surau ke, kat orang susah, sebelah model lah zakat tu. Jadi wajib bila benda tu dah berjaya, dia kena keluarkan zakat dia. Jadi setiap rawatan saya ni ada zakat. Zakat ni untuk tabung masjid, tabung surau, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, saudara-saudara sekalian, jika memerlukan bantuan, bolehlah hubungi saya. Dan saya boleh buat rawatan jarak jauh. Bukan rawatan jarak jauh Jambi-Jambi, tak ada. Saya akan hantar bahan yang saya dah buat tu, dengan rutin saya tu, saya dah buat dan mohon kat Allah Subhanahu Wa Taala bahan-bahan yang saya buat untuk rawatan ni, saya akan hantar post. Saya buat kat rumah.
Dulu orang datang rumah saya, tapi sekarang ni PKP ni tak boleh lah kan. Jadi saya akan cari bahan-bahan more tu, saya akan buat kat rumah saya ni untuk nak menghalau jin ke setan ke iblis dalam tubuh badan orang-orang yang duduk jauh macam Kelantan, Terengganu kan. Jadi saya buat benda tu, saya post. Nanti dia pergi sampai kat dia, dia gunalah, dia ikut syarat lah. Saya bagi dia telefon dia, saya beritahu lah cara nak buat penggunaan, macam mana nak mandi, macam mana nak minum, macam mana nak makan, macam mana nak halau benda tu keluar dari rumah. Alhamdulillah, setakat ni semua tu tak ada lagi lah yang mengatakan ada masalah. Alhamdulillah, dia pun bersyukur, doakan saya. Jadi dengan ini sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hubungi saya 017 230 20. Saya ni bukan ustaz. Saya ni antara golongan yang diberi nama sebagai Master Farid. Ya, insya-Allah kalau tuan-tuan dan perempuan rasa perlukan pertolongan, boleh hubungi saya terus. Jangan segan, jangan tidur, cerita je. Biar saya tahu apa yang patut saya buat. Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.